bangsaku, tanah airku, negaraku, Malaysiaku. Lihatlah kita, wahai bangsaku. Bila sebut kemerdekaan tu bebas, kita merdeka, kita boleh buat apa saja kan, yang umum kan, bebas kan. Tapi dalam konteks yang saya nak highlight kan, benda yang berlaku pada diri saya sendiri, iaitu bila saya mula ada kesedaran bahawa kita bebas untuk memilih, kita ada kebebasan untuk membuat pilihan. Kita selalu fikir bahawa kita ada default setting, satu pemikiran yang maknanya berlaku jadi macam ni, mesti kita akan bertindak macam ni, seolah-olah dah setting dah, tak boleh nak berubah dah. Contohnya anak kita buat salah, automatik kita akan terus tengking marah anak. Jadi kita lupa pada waktu itu bahawa there is another third alternative yang membolehkan kita membuat pilihan lain daripada apa yang kita biasa buat. Ini kalau kita nak kira balik semangat keluarga Malaysia yang dipupuk daripada zaman dahulu. Dulu kita ada keluarga Malaysia, kita ada satu Malaysia, Malaysia Prihatin. Kemudian kita ada keluarga Malaysia pula. Jadi apabila tema-tema ini dibawakan bertepatan pula dengan semangat orang kata nak merdeka ni, saya rasa memang betul lah. Dan lebih-lebih lagi sekarang ni kebersamaan rakyat Malaysia ni lebih-lebih lagi selepas kita menghadapi pandemik COVID-19 ni kan. Betapa teguhnya frontliner kita membantu sesama warga Malaysia ni. Momentum tu kita perlu kekalkan lah, untuk memastikan keharmonian, kepelbagaian bangsa di negara kita ni terus utuh pada masa akan datang. Begitu juga dalam konteks katalah kita hidup dalam bermasyarakat. Kalau saya bangsa Melayu, saya mesti fanatik. Kalau saya bangsa ni pula, saya mesti fanatik. Perkataan mesti itu satu emotion. Bila ada tiga emotion, dia akan trigger tindakan yang spesifik. Kita terkongkong dalam satu kerangka tindakan yang sama dan seolah-olah tiada pilihan yang lain. Patut fikir bahawa kita ada kebebasan untuk memilih, maka kita mula untuk mencari third alternative. Dan probably dan kemungkinan pilihan yang kita pilih itu lebih baik daripada pilihan yang sekarang yang kita ada. Kalau kita nak hidup sebagai rakyat Malaysia yang bersatu padu kan, kita ada pilihan untuk menghormati orang ataupun kita tidak menghormati orang. Kita ada pilihan untuk kita berfikir secara negatif pada bangsa lain ataupun kita ada pilihan untuk berfikir secara positif. Semuanya adalah bergantung kepada pilihan kita. Sebab bila kita membuat pilihan, di situlah kita melaksanakan satu kekuatan kita yang kita faham bahawa kita ada kebebasan. Itulah erti seorang insan yang merdeka. Selalu dimomokkan bahawa kita di Malaysia Timur, di Sabah dan Sarawak ni, kita bangsa yang lebih toleran kepada kepelbagaian bangsa. Tapi sebenarnya kepelbagaian ataupun kebersamaan pelbagai bangsa ni hampir terjadi di semua negeri di Malaysia. Tadi saya berjalan di Pasar Siti Khadijah. Saya tengok bangsa Cina pun manggil kita dengan mesra walaupun menjual produk kan. Semangat dia tu untuk membawa kita untuk bersama-sama macam satu rumpun. Kita nampak situ ikhlas. Kita selalu ke Kuala Lumpur, kadang-kadang kita berjumpa dengan bangsa India, bangsa Cina. Apabila kita berkongsi, sebenarnya saya yakin mereka ni sayang sangat sebenarnya dengan negara kita Malaysia. Janganlah kita nak bibit-bibitkan rasa tak selesa sesama kita. Kalau kita melantik seorang pemimpin, sama ada pemimpin politik, pemimpin organisasi, pemimpin syarikat, kita kena balik kepada perkara yang paling asal, iaitu apa dia kepimpinan. Kata kunci kepimpinan adalah pengaruh. Macam mana orang tu boleh pengaruh orang lain? Kalau dia dipercayai, dia boleh pengaruh orang lain. Macam mana seseorang itu boleh dipercayai jika dia ada dua perkara? Pertama sekali, dia ada knowledge, dia ada skill dan dia ada experience. Yang kedua, dia ada karakter, berintegriti, ada sikap yang baik, ada pemikiran yang baik. Saya pun selalu berpesan kepada tim-tim saya, iaitu kita kena kuatkan asas dulu. So saya pegang ni dua asas lah yang selalu saya pesan kepada anak saya dan juga tim-tim staff-staff saya lah. Asas pertama ialah kita kena kuat asas agama. So daripada asas agama tu, kalau kita kuat di media sos ni, yang baik ke, yang tak baik ke, yang negatif ke, kita boleh asingkan, kita boleh kontrol. Begitu juga dengan anak-anak kita. Kita kena bagi tahu dia asas yang betul. Bila datang benda-benda yang tidak sepatutnya pun, dia akan faham. Asas yang kedua ni asas negara kita. Kita kena tahu apa undang-undang negara kita. Kita mesti faham apa asas negara kita, seperti undang-undang apa. So kita jangan langgar. Kalau kita faham dua benda ni, insya-Allah apa maklumat daripada media sosial kita boleh tapis. Kita boleh kenal pasti yang mana bagus, yang mana tak bagus, dan sesuai untuk diri kita lah. Untuk kita baca ke, kita pakai ke, nak komen ke apa. Orang yang kita nak lantik jadi pemimpin adalah orang yang ada dua perkara ni. Daripada situ dia akan membina kepercayaan. Dipercayai boleh dia boleh mempengaruhi orang lain. Untuk kita lantik seorang pemimpin bukan berdasarkan berapa banyak duit dia ada, bukan berdasarkan kepada emosi. Sebuah pesan, kalau kita nak lantik pemimpin yang betul-betul layak, tanpa integriti, dia boleh jadi ambil rasuah, songlat duit. Jadi kita perlukan dua kualiti ni tadi untuk kita lantik seseorang menjadi pemimpin. Kita mesti tahu daripada mana diri kita. Kita mesti tahu ke mana akhirnya kita. Apa nanti kita akan disoal apa yang kita buat. Kalau kita tahu semua tu, kita faham benda tu,
Kita tak akan buat benda yang tidak sepatutnya. Apa yang kita buat tu, kita akan dapat. Mungkin ini bukan efek kita, tapi efek dia tu kepada anak cucu kita. So apa yang kita buat tu, pastikan kita tidak melanggar asas. Penting sekali adalah asas agama. Nak buat apa tu boleh buat, tapi asas tu kita kena ingat sampai bila-bila. Gen Y, Gen Z, bye-bye saya Gen Z ni kan, apabila setiap kali kita mendengar lagu patriotik, kita akan rasa semangat. Bagaimana untuk kita memastikan bahawa the same feeling akan turun kepada anak-anak kita? Saya rasa penghayatan sebegini kita perlu terapkan dengan lebih meluas lagi lah, daripada peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, dan kalau boleh kita adakan satu macam roadshow lah untuk memastikan bahawa sejarah itu diketahui. Mungkin mereka yang berumur 50, 60 tahun, 70 tahun, mereka mengalami pasca merdeka, sebelum merdeka. Kita nak menceritakan golongan yang lama-lama ni masih ada lagi. Kita nak bawakan kepada golongan yang muda-muda ni lagi. Itulah sebenarnya yang perlu kita bawakan. Filem Mat Kilau, kita tengok sebelum ni kan, hampir 100 juta jualan dia. Momentum patriotisme tu orang kata meningkat naik. Perbanyakkan lagi cerita-cerita sebegini. Mungkin ada sedikit subsidi ataupun geran untuk pembangunan filem-filem sebegini untuk industri perfilman. Satu usaha yang perlu ditengok oleh pihak kerajaan untuk membantu industri dan juga menaikkan semangat patriotisme kita. Malaysia sebagai sebuah negara yang berbilang bangsa, agama, fahaman, pelbagai adat, resam dan budaya, menjadikan kita sebuah keluarga besar yang unik. Kita akan menjadi kuat, kukuh dan teguh dalam menghadapi apa jua cabaran dan rintangan yang mendatang. Seandainya kita semua bersatu, bersama-sama membangunkan dan memakmurkan serta mempertahankannya. Justru, marilah sama-sama kita bergabung tenaga untuk menolak segala anasir-anasir negatif yang cuba merosakkan dan meruntuhkan apa yang telah kita bina selama ini bersama. Saya Tengku Syahrizani Tengku Abdullah, rakan kongsi firma Khairuddin Hashiddin Razi, mewakili warga KHR Kota Baru, ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-65 negara Malaysia, tanah tumpahnya darahku, dengan tema tahun ini Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Hati pasti murni, biar semangat di Palu.